Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, layaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah paling kurang. Syukur ada dua, satu syukur dengan zikir, satu syukur dengan anggota dan amal. Dua-dua itu perlu. Dengan lidah sudah tak cukup tanpa dibuktikan dengan anggota. Baik, pada pagi ini giliran saya sembang-sembang pagi mudah saja. Waktu duha kita berkira Isra' berhenti. Ayat yang kita baca tadi sebenarnya kalian nak baca dalam solat tadi, minta maaf panjang sikit, iaitu surah Al-Fajr. Waktu kita cover rakaat kedua ayat pendek untuk memberi kelonggaran pada lutut-lutut kita, itu solat bersama-sama. Baik, ayat yang kita baca di surah Al-Fajr ini sebenarnya surah yang menjelaskan tentang kehebatan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bukan semua ayat itu dua ayat yang pertama sahaja yang dibincangkan, yang berkaitan dengan awal Zulhijjah. Jadi pada pagi ini kita lihat sedikit rebut kelebihan gandaan amalan 10 hari Zulhijjah. Kita umumnya umat Islam digalakkan untuk kita memperbanyakkan ibadat. Kemuncak ibadat kita di sini ialah pada hari 10, 11, 12, 13 ialah menjalankan ibadat korban atau menyembelih ternakan sempurna Aidil Adha, untuk kita mengingati semula kisah asasnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana dugaannya sehingga sanggup menyembelih anak. Kita tidak bersembelih anak, disuruh bersembelih ternakan. Pada tahun ini umat Islam seluruh dunia kita katakan berpeluang menunaikan ibadah haji ramai. Selepas 2 tahun ditangguhkan akibat serangan wabak pandemik COVID-19. Kelebihan dan keistimewaan beribadat turut diberikan kepada umat Islam yang tidak berpeluang untuk menunaikan haji. Macam kita lah, iaitu dengan beramal pada Zulhijjah dengan berbagai kelebihan dalam bulan ini, khususnya mulai awal Zulhijjah ini semalam hatta seterusnya kemuncak 10 Zulhijjah hari raya Adha nanti, iaitu dengan menyembelih korban dan sebagainya. Kalau bulan Ramadan dulu dikenali dengan kelebihan 10 malam terakhir. 10 bulan terakhir kita banyak rancak duduk dalam masjid beribadat, merebut pahala ganjaran. Zulhijjah bulan Zulhijjah ini dikenali dengan kelebihan menggandakan amalan pada 10 hari awal. Tadi pun kita ada baca Bismillahirrahmanirrahim wal fajr walayalil ashri. Dua ayat itu sebenarnya yang dikupas konteks kepada
awal 10 Zulhijjah. Wal fajri, Allah bersumpah demi fajar. Fajar ni orang kata cahaya, demi waktu siang menjelang naik matahari selepas subuh, itu fajar lah. Ataupun sebelum itu fajar sadiq. Fajar sadiq nak welcome subuh, tanda nak datang subuh. Sebelum fajar sadiq, fajar apa? Fajar tak sadiq lah, kan? Fajar yang tak benar dikaitkan dengan waktu masuk subuh. Baik. Wal fajri wal layalin ashrin itu maksudnya dan malam yang 10 mempunyai kelebihan di sisi Allah. Tak kisahlah tadi kita dah baca, bukan kita nak baca nak hurai, kita nak baca zikir ayat itu. Rasa nikmat ayat itu. Kita baca dengan penuh ketenangan, baca dengan sederhana, sabar, solat, sabar diri lama sikit, tapi kita hayati dalam diri kita seolah macam kita tahu arti dia. Kalau tahu lagi bagus. Kan kalau kita faham maksud memang cantik. Akhir sekali mencabar kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa dia? Wahai manusia lah yang mempunyai hati-hati. Kita ada hati kan? Roh yang mutmainnah. Nombor 1 dia rutuh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuhan sebutkan kita, datanglah, selamat datang kepada aku. Irji'i, kembalilah kamu kepada aku. Tapi kita nak balik ke Tuhan nak buat apa? Itulah kan. Dengan sifat redha. Kita redha kepada Allah SWT, Allah lebih redha kepada kita. Untuk meredha itu kita kena ikutlah. Ikut program Allah Subhanahu wa taala. Itu umum. Akhirnya Allah kita masuklah ke syurga itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ni maqam ahli syurga, maka ubudiyah, maka ahli ibadat. Hamba, bukan musuh, bukan lawan Tuhan. Spesial kita sini. Wadkhuli jannati, masuklah ke syurga-Ku dengan aman, dengan tenteram. Itu sifat syurga lah. Baik. Ana baca ni melalui internet ni, kadang-kadang dia lari dah, minta maaf. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan Ibnu Katsir, mereka mentafsirkan ayat mengenai malam yang 10, wal fajri wa layalin ashrin. Ini kedua orang kan? Tidak kedua orang, malam ini malam ketiga. Malam 10 merujuk kepada 10 malam pertama pada Zulhijjah. Bukan malam saya, termasuk siang lah. Seterusnya tafsir itu juga disokong, dikuatkan, dikukuhkan dengan hadis Nabi SAW. Ini kita bicara ini supaya kita rasa nikmat 10 hari ini. Bukan biar begitu sahaja. Apa kita nak buat, apa kita lakukan. Mesti kita proses diri kita. Jangan melampau sangat, jangan lalai sangat. Walaupun hari-hari kita tak lalai, tapi proses 10 hari lebih fokus sikit. Kalau kita cadang nak makan angin, nak tidur malam di kamar halal, pergilah tidur. Tapi jangan sebab pergi itu nak sengaja sahaja. Nak boring, belakang boring semata-mata, belum tentu lagi dapat. Habis duit, kos tinggi. Kalau kita duduk di tempat kita kan senang, tak sibuk-sibuk, bolehlah masuk masjid dan sebagainya. Baik, tafsiran itu disokong oleh hadis Nabi SAW, bermaksud tidak ada hari yang amal soleh dilakukan lebih disukai Allah daripada 10 hari. Jadi 10 hari di awal Zulhijjah inilah. Rasulullah kata, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak jugakah berjihad macam kami ni, berjihad di dalam Allah? Maka dia kata, tidak juga berjihad di dalam Allah, melainkan seseorang itu keluar dengan jiwa, harta, kemudian dia tidak balik-balik lagi. Kalau dia pergi berjuang
hanya meninggalkan harta benda, bahkan dia mati, maka itu baru dikira kan. Tidak kembali dengan sembarang sesuatu pun. Kalau berjihad sehingga mati, berjihad meninggalkan harta, tinggal harta semata-mata untuk berjuang di jalan Allah, malah daripada mati syahid itu. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengulas, ini kita sebut nama-nama mereka tu, mereka hebat-hebat lah, kita tak kenal. Antara faktor 10 hari awal Zulhijjah itu yang istimewa itu kerana apa? Kerana terhimpun di dalamnya beberapa ibadat. Ini adalah konteks kita. Beberapa ibadat yang perlu kita pertahankan, kita suburkan, kita lebih mesra ibadat. Yang besar nilainya, berhimpun, maksudnya terkumpul. Beberapa ibadat utama ada besar nilainya, yaitu antara lain solat, puasa sunat, sedekah, haji. Empat nilai solat, tak kira solat fardu, solat sunat, puasa fardu, puasa sunat, sedekah fardu, sedekah sunat, haji fardu, haji sunat. Kan? Apa haji sunat? Umrah lah kan? Jadi apatah lagi solat, puasa, sedekah, haji. Ini 4 perkara pokok yang menjadi ibadat biasa, bukan luar biasa, ibadat biasa. Tetapi ditekankan supaya lebih diberi keutamaan, lebih dijaga, lebih dihayati, lebih disempurnakan ibadat-ibadat tersebut. Kalau kita solat, solatlah. Bukan sekadar solat, solat li zikrillah. Wa aqim solat li zikri. Dirikanlah solat kerana zikir kepada aku, kerana mengingati aku. Bukan solat tapi hati merayap. Tak jaga kesopanan solat, tidak jaga, tidak menghayati ibadat solat itu sendiri. Jadi sempurnakan solat itu. Sama lah juga orang-orang pergi kerja haji, sama juga kita nak bersedekah. Di bulan ini orang suka sedekah, hatta sanggup berkorban, sanggup melakukan belanja yang banyak semata-mata untuk mensedekahkan haiwan ternakan, untuk diagih-agihkan kepada rakan-rakan kita. Itu sebahagian daripadanya. Sedekah lebih lagi, poket kita keluar untuk tabung-tabung kebajikan dan sebagainya. Beri makan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, sama ada yang kenal atau tidak kenal. Semalam tiba-tiba saya pergi ke hospital Pulau Intan. Saya nak ceritanya. Lepas ujian yang dilakukan kepada saya lepas lapar sangatlah. Pergi ke ujung sana, rupanya ada kantin buka. Saya pun simple sajalah. Saya ambil sikit saja sebab saya tak boleh makan banyak sangat. Pergi kepada tempat bayar. Tiba-tiba ada orang bayar. Macam mana dia bayar? Saya tanya, kenal saya ke? Tak kenal. Nampak? Itu sajalah ceritanya. Allah lebih tahu kita. Ada tolong saya. Bukan itu saja, ramai sahabat-sahabat sini pun banyak tolong saya sebenarnya. Kan? Apa diberitahulah. Sedangkan waktu lain semua ibadat tidak pernah terhimpun begitu. Tengok, ini khusus solat, puasa, sedekah, haji dijamakkan, spesialkan pada 1 ke 10 Zulhijjah ini. Ada daripada itu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kelebihan 10 hari awal Zulhijjah ini ditinjau dari sudut hari siang. Katanya kerana di dalamnya terdapat hari An-Nahr. An-Nahr itu hari korbanlah. Tadi kita baca inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Nahar itu ayat ini ya, 3 ayat saja. Ya, nak belen kepada ayat pertama panjang sangat. Rakaat kedua kita mudahkan, pendek saja. Terima kasihlah, terima kasih kepada Imam jika memberatkan makmum. Apa tadi? Terdapat hari Nahar atau hari korban, hari Arafah 9 Zulhijjah, dan hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. 3 hari itu penting.
Kalau kita pergi Mekah mau jaga haji, dia nak puluh tu 3 hari itu perlu berjaga-jaga. Pastikan kita dapat mengikuti, dapat mengisi hari-hari tersebut. Andai kata kita gagal, jawabnya hampir gagal. 9 hari bulan kalau kita tak ada pergi ke situ, Arafah tu jawabnya gagal. Gagal haji. Baik, anjuran beramal dalam tempoh masa 10 hari awal Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah nanti bukan bermakna kita tak perlu lagi melaksanakan ibadat-ibadat pada hari-hari yang lain. Terpuluh dah 10 hari ni kan. Lepas tu tak jadi. Lepas tu tak jadi kan. Namun tempoh sebagai apa dia? Start kita, penggerak kita, penjana kita, motivasi diri kita. Jadi kita jadikan rasa seronok mengekalkan ibadat-ibadat kita itu dengan sempurna. Kalau solat terus, solat memang kena sembahyang terus pun. Kalau kita gaji puasa terus. Kalau kita suka bersedekah terus. Kalau kita pergi haji, kita tak pergi haji, kita boleh umrah dan sebagainya, kita sedekah, beri makan orang, beri duit ke orang pergi Mekah pun tak apa. Kan kalau banyak kali kita pergi, kita beri duit dari apa pun tak apa. Ni kita nak bagi hadiah pergi umrah. Katalah begitu. Baik. Terdapat berbagai amalan boleh dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuannya itu. Bukan tujuan apa? Tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lagilah. Ya ayat Rasulul Mutmainnah tadi. Iaitu di hari 10 hari Zulhijjah antara lain. Antara amalan boleh dilaksanakan bagi nak dapat kelebihan atau keistimewaan, kemuncaknya. Pertama, solat. Ibadat solat adalah amalan pertama sekali yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Ada hadis kan, inna awalan ma yuhasibu hisaban yaumil qiyamah as-salat. Awal-awal checking audit di sisi Allah SWT tentang amal-amal kita, segala amal, segala pergerakan, segala pekerjaan, segala perangai kita, kan, yang dicatat oleh itulah Raqib Atid itu. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Itu. Jadi akan hisab di hari kiamat. Tapi nombor satu hisab apa dia? Solat. Solat simple. Memang kita sembahyang. Hari-hari kita sembahyang. Kadang-kadang saya fikir, macam ni je. Ini je kan? Ya, pokoknya itu. Itu kita mari masjid kita buat apa? Sembahyang. Macam tu ya sembahyang. Ya, itulah sembahyang. Tapi bukan jadi rutin sembahyang itu adat. Nak sembahyang itu jadi sebagai ubudiyah benar-benar. Nak masuk masjid, adab dalam masjid, hormati masjid. Macam mana menjadikan solat itu musra ibadat. Bukan sekadar gaji masjid tapi ibadat tak buat cantik. Tak kena juga. Semangat ibadat. Nilai solat berbeza. Kalau kita sekadar solat biasa, jadi biasa lah. Kita bukan solat kerana adat. Biasa orang solat, orang Islam kena solat. Tapi bukan itu sahaja. Tadilah waktu solat li zikri. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lagi, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu semua subjek solat. Kan? Jadi, nak kata macam mana? Solat sunat juga berperanan. Nampak tak? Kalau solat wajib tu kita memang kita buat solat wajib. Tapi solat wajib yang kita buat tu belum tentu sempurna lagi. Maka di sana dituntut pula kita untuk mengikuti dengan solat sunat. Yang peranan solat sunat tersebut untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam solat fardu 5 itu. Sebenarnya begitu. Maka kita kena top up lah sebenarnya. Bukan saya solat
mengiringi itu solat-solat lain lah. Yang solat apa lah? Solat tahajud, solat witir, solat siang hari ni, solat duha. Kalau boleh solat duha hari-hari. Jangan miss. Waktunya selepas keluar matahari nanti sehingga sebelum matahari memuncak. Sebelum tu boleh buat banyak panjang. Nak pergi pasar ke, nak pergi sekolah ke, semua boleh dulu. Baik. Jadi patutlah membiasakan diri untuk menunaikan pelbagai solat sunat. Antaranya solat sunat rawatib yang kita buat tu. Solat tahajud malam. Solat witir. Solat witir boleh kita lakukan selepas Isyak. Tak nanti nak tunggu nak bangun tidur, takut tak bangun tidur. Kan? Rasulullah dia sangat pesan jangan tinggal solat witir walaupun satu rakaat. Itu kita selalu tinggal, saya lah. Ya. Oleh kerana 10 hari awal dunia ini hari amal ibadah dilakukan padanya sangat suka, kan? Sangat disukai. Baik. Kena buat banyaklah maksudnya. Yang kedua, berpuasa juga. Ibadat puasa yang juga amalan paling utama pada hari pertama hingga 9 Zulhijjah. Ya. Yang mampu buatlah, yang tak mampu jangan buatlah. Usahakanlah, ada hari lagi ni. Okay. Kata Allah SWT, Allah berfirman semua amal ibadah anak yatim, anak Adam adalah bagi dirinya sendiri kecuali puasa. As-sawmu li wa ana ajazi bihi. Hadis kursi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri memurniakan ganjaran pahalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Puasa menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis tadilah. 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain puasa Asyura. Jelas sebelum Muharram nanti hari Asyura lah. Puasa 3 hari setiap bulan. Sudah tak tinggal. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Tadi kan. Jangan miss 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita nak sembahyang sunat sebelum subuh ni, kebanyakan kita sembahyang di masjid lah. Takkan lah kita sembahyang di rumah pun. Kena solat sunat sebelum itu, solat fajar atau solat subuh. Niat solat fajar pun tak apa, niat solat subuh pun tidak apa, kan? Ketiga, zikrullah, mengingati Allah. Zikir ni ingat Allah, jangan lalai. Mengingati Allah pada hari sangat dicintai Allah. Amalan sangat baik dilakukan umat Islam dalam berzikir. Bukan saja berzikir, bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil. Tadi setting kita buat cukup. Tasbih ada subhanallah. Tahmid ada alhamdulillah. Apa lagi ya? Takbir Allah Allahu Akbar. Tahlil ada tadi la ilaha illallah. So, macam mana kita lakukan? Macam mana kita tasbih? Macam mana kita tahmid tadi? Itulah pokoknya. Saya cuba mengaturkan zikir untuk sama-sama kita raihkan dengan tidak berujuk, tidak terlalu lambat. Bahkan kalau kita nak baca nak tepat macam mana agaknya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu potong. Kalau kita nak sambung subhanallah, 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 berhentilah. Nanti tak laku pula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila jari je. Takut subhanallah, 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 subhanallah. Entah, subhanallah. Apa benda ya subhanallah? Subhana Allah, ada 2 kalimah. Subhanallah. Nak sebut Allah tu pun bukan subhanallah. Subhanallah, laju sedikit. Itu sempurna tasbih. Tahmid, kita sebut tahmid tadi alhamdulillah. Kalau kita nak baca banyak kali, sekali 33 kali, alhamdulillah. Macam mana?
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah itu paling bagus. Nak sambung, nak laju. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Itu caranya. Tak tahulah. Beramal dengan sempurna, yang beramal faham ilmu. Nak sebut kalimah-kalimah thayyibah tu tak tu. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah tu atas sana tu. Saya ayat tu nanya. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita tak lambat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluarkan, jangan simpan dalam hati. Keluarkan zikir itu. Sebab tu kita zikir ramai tak masalah, tak ganggu pun. Raihkan zikir-zikir macam tu pagi-pagi subuh ni. Jangan takut, jangan malas, jangan lemah, jangan lembek. Sebut betul-betul. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa salahnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lebih kurang lah. Itu zikir. Dan kita lakukan kebetulan pula ni lah. Sekarang ni lah 10 hari awal Zulhijjah. Kita dah masuk dah set tadi. Cantik sangat dah. Segala bentuk amalan untuk apa? Mengingatkan kita kepada Allah SWT. Iyalah. Kalau kita tahu bang jatuh baca kita mana masa yang agak kita nak lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita ada sifat zikir dengan lidah. Kadang-kadang kita terlupa bila kita pergi kedai, bila kita pergi pasar, bila kita pergi kerja, kita terlupa nak zikir. Okeylah, tak apalah. Syaratnya jangan lalai. Kan? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Setelah kamu menunaikan salat khusus Jumaat, bagi orang sibuk, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, pergilah muka-muka bumi. Api mana? Bertaburlah kamu di muka bumi. Semua bumi Allah belakang. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, rebutlah, carilah, usahakanlah rezeki yang Allah sediakan untuk kamu, keperluan kamu. Allah tak pernah lupa kat kita. Dia sediakan rezeki kita. Beras dia, minyak mahalan RM42 lah. Sempat saya beli RM28.90. Sempat 3 botol. Ni nak korban ni banyak habis ni dia. Kan? Orang sama menyesal beli sikit apa. Habis tak tadi bagus gitu punya. Sajalah cerita. Tengok naik. Rezeki Tuhan tu tapi tak ada masalah. Rezeki Tuhan. Baik. Mana dia tadi? Wabatahu fil wazkurullah. Zikir. Wazkurullah. Kalau apa kamu buat, kamu kerja ke, kamu buat apa pun jangan lupa Tuhan. Itu maksudnya. Bermakna semasa kita bekerja, semasa kita berniaga, semasa kita berurusan apa-apalah, adakah mulut kita ada berzikir subhanallah, subhanallah? Tidak. Tetapi apa yang kita buat itu zikirlah. Wahai muslimah dalam bilik sana, Nuh atas sana kan, anda melakukan sesuatu kerja di rumah, tekan mesin basuh tu pun dikira zikirlah. Sebab dengan apa itu? Untuk membersihkan pakaian. Saya tekan dan mesin tadi masukkan kain dari itu sebelum jalan dan berhenti rambut. Balik kita jumpa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat apa kita basuh kain. Apa tujuan basuh kain untuk bersih? Kenapa untuk bersih? Ya, bersih itu perkara wajib yang kita amal. Ibadat tak semestinya tekan itu kena subhanallah, alhamdulillah, Allah tak semestinya. Itu maksudnya. Tuhan kata untuk umum, satu zikir bil lisan, satu zikir anggota. Boleh faham? Fantashif arwa batahu mifal wazkurullah katsira. Jangan kamu lalai. La'allakum tuflihun. Kamu orang berjaya. Lihat surah Jumaat ni kan. Nak lagi dah sikit lagi.
Jadi banyakkanlah, kalau dalam arti kata berzikir, banyakkan berzikir. Yang keempatnya melaksanakan ibadat korban. Muncul nantilah satu ibadat agung, di mana peristiwa agung menerusi Nabi kita, Rasul kita Nabi Ibrahim alaihissalam diikori oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis Nabi SAW bermaksud tidak ada amalan dilakukan anak Adam pada hari Nahar, hari Idul Adha, lebih disukai Allah selain menumpahkan darah binatang korban. Nama sembelih itu sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Ini dibincang oleh Ustaz Ibrahim Ustaz secara ringkas kan. Larat nak bilang bulu kambing, bulu lembu, bulu kerbau. Katalah kalau nak bilang satu bulu tu satu pahala, satu kebaikan. Banyak banyak pahalanya. Kan? Maka bersihkan jiwamu, ikhlaskan jiwamu untuk berkorban, untuk ibadat korban tersebut. Bukan teror, bukan aku nak bangga, bukan aku nak ceritakan bahawa aku awal korban, tidak. Sebenarnya Tuhan tak lihat. Tu ada sanakan la yanalullah bima wala lumha walakin Allah ya ni qulub, apa keikhlasan. Allah tidak lihat pada daging banyak, darah turun banyak, tapi Allah lihat kepada keikhlasan. Nawaitu. Nawaitu. Lepas tu korban ini bagi orang yang biasa korban, dia tidak menjadikan beban. Dia tak beban. Tak ada beban pun. Tak ada orang yang bankrupt. Apa ke danau sebab dia korban. Orang yang tu insya-Allah orang tu istiqamah, dia tidak tahu dia masuk dalam masalah. Adalah Tuhan bagi rezeki dia memudahkan dia urusan dia. Kita semua lah. Kan? Jalankanlah terusnya. Bersihkan jiwamu dengan korban. Mana? Kena betul-betul. Kan? Kelima, bertaubat. Bertaubat, mohon keampunan, banyak istighfar. Tadi pun kita simple istighfar 3 kali je. Lepas sembahyang 3 kali je istighfar. Kenapa tak istighfar lama-lama? Ya, kita banyak kerja lagi. Istighfar sendiri, kan? Naik kereta istighfar dan sebagainya. Setiap umat kita perlu berterusan melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat nasuha. Kan? Saya suka baca surah Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu. Asa. Macam tak ingat. Bila kita baca sembahyang, kita datang balik. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه bersama Nabi نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون, mereka berkata ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Saya suka baca ayat tu, dia gabung dengan wasari'u. Pada 5 perkara lain yang boleh dah dilakukan, yang asas kepada apa yang kita nak buat sementara offer kita hidup lagi ni 1 hingga 10 Zulhijjah dan seterusnya. Jadi kita tinggalkanlah perkara yang tak berfaedah. Tinggalkan segala perbuatan berdosa dan maksiat. Kan? Semalam saya dah dalam mukadimah khutbah semalam, saya dah baca sikit. Nak sampaikan sikit mesej supaya kita jaga awal Zulhijjah. Tak ada dalam tag pun. Kadang-kadang khutbah saya tu bukan semua dalam tag, tapi saya teringat waktu tu perlu cerita sekejap saja. Masa nak cerita saja. Waktu tu orang sedang menunggu. Mesej itu orang sedang menunggu apa nak buat. Itu penting ya. Banyak doa lah, kan? Sebanyak doa. Keenam. Dan banyak lagi cukup dulu.
Insyaallah teruskan. Selamat datang Zulhijjah. Selamat kita meneruskan hidup yang sementara ini, andainya kita hidup, walaupun kita dijemput Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada dalam landasan itu insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalikum wa lijami'il muslimin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.